how about that? Why not the lembaga zakat didn't help them before? I mean, previously. Mungkin yang pertama sekali mungkin masa yang diambil agak lama. Yang kedua kemungkinannya sistem birokrasinya agaknya ini agakkan saya, sistem birokrasinya agaknya nampak terdapat sistem red tape-nya di situ. Yang ketiga mungkin kuantum yang ditawarkan oleh Lembaga Zakat Selangor mungkin kurang ataupun kecil jika dibandingkan yang ditawarkan oleh pertubuhan Kristian ataupun gereja yang menawarkannya. Yang keempat, biasanya Lembaga Zakat Negeri Selangor ni dia ada kriteria dia. Dia akan tengok 1 tahun, 2 tahun, kemungkinan kalau misalnya mereka melihat bahawa sosioekonomi mereka sudah berkembang baik, level ekonomi sudah baik, mereka mungkin digugurkan daripada senarai orang yang menerima. Jadi kemungkinan dalam bantuan daripada gereja Kristian ini mungkin ini tidak timbul. Mungkin bantuan terus-menerus begitu. Tetapi there's a lot of factors. Saya tidak mengatakan, jangan silap saya tidak mengatakan Lembaga Zakat Selangor tidak efisien. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi saya mengatakan Lembaga Zakat Selangor sebagai salah satu daripada unit ataupun organisasi kerajaan negeri Selangor yang membantu mereka selain daripada unit-unit yang lain. Saya tidak diskaun pula NGO yang lain, Perkim misalnya, pertubuhan Muslim yang lain yang ada. Tetapi saudara pun tahu mereka pun terhad, dana mereka pun terhad dan sebagainya untuk menampung. Kita lihat sekarang dalam keadaan kebanyakan yang terlibat tu dalam bandar dan di pinggir bandar, sudah tentu kehidupan bandar itu lebih mencabar lagi. Rumah saja tak dapat sewa 800 untuk anak 4 orang dan sebagainya. Makan tak cukup untuk anak 4 orang bersama ibu dan ayah. Tak cukup makanan untuk 800-900 sebulan untuk mereka. Jadi maknanya the amount is quite big and therefore bagi saya lah, Kerajaan Negeri Selangor ni kalau betul-betul kita fikirkan MB sekarang ni, YABMB yang menjadi yang memegang portfolio agama, saya rasa dengan kekuatan ekonomi yang ada di Selangor, kekuatan financial posisi pada finance yang agak kuat di Negeri Selangor ini, saya merasakan negeri sendiri selain daripada Lembaga Zakat Negeri Selangor dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang menghadapi masalah kemurtadan ini. Apa berlaku pada Ramli sekarang dan seorang lagi individu perempuan yang belum kita tonton. Kita lihat tadi Muhammad Syafiq telah diselamkan semula. So apa yang berlaku pada Ramli dengan seorang lagi? Yang pertama sekali, kedua-duanya telah mendapat bantuan daripada Lembaga Zakat. Dan kalau tidak salah saya, mereka sedang mengusahakan pemeliharaan ayam kampung. Ya, dengan bantuan yang agak besar dari Lembaga Zakat Selangor. Don't ask me how much the quantum was. Saya pun tak tahu, tak dibagi tahu. Tetapi mereka sedang mengusahakan menternak ayam-ayam kampung daripada chicks, ya, daripada anak-anak yang kecil diternak sehingga boleh dijual dan sebagainya. Dan proses ini telah pun berlaku dan sedang berlaku. Nombor 2 yang saya nak sebutkan, selain daripada bantuan-bantuan yang sedemikian, kita dapati sekarang ni kebanyakan ini bersedia untuk pulang balik ke pangkal jalan. Ini sangat penting ni. Kebanyakan mereka bersedia untuk pulang balik ke pangkal jalan. Ramli yang kita tengok tadi, dan Zakiyah nama perempuan itu sudah bersedia dan telah pun kembali ke pangkal jalan dengan mengucapkan balik kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidup sebagai seorang muslim, sebagai laki-laki muslim dan sebagai perempuan muslim. Tetapi apapun yang saya nak sebut, apapun pengalaman yang agak besar, pengalaman yang agak lama dengan gerakan Kristian, kalau kita tengok tadi dia menghadiri kursus, nantilah dalam video yang 42 minit tu kita tengok apa kursus yang dia hadir, apa bantuan yang sudah diterima, bila diterima bantuan, siapa yang memberikan bantuan, macam mana dikembangkan strategi mengembangkan Kristian, macam mana nak jadikan dia sebagai jurucakap kepada proses kristianisasi ini, macam mana orang bela dia, macam mana orang bela anak-anak dia dan sebagainya, macam mana mereka diraikan dalam suasana Kristian, apa mereka buat dalam acara-acara, macam mana proses pembaptisan yang berlaku. Dia sudah melalui proses pembaptisan itu. Jadi maknanya dalam video yang 46 minit nanti, saudara akan dengar percakapan daripada dia dan seorang perempuan itu dengan lebih detail lagi, menjawab soalan-soalan yang soalan-soalan itu merupakan soalan-soalan yang akan meninjau fakta-fakta yang berkaitan dengan diri mereka, keluarga mereka sewaktu mereka menjalani proses kristianisasi itu. Do you have any other evidence aside from the testimonies? Saya tidak ada evidence yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada.
Mungkin teman-teman yang lain ada. Bukan senang nak dapatkan untuk kami meyakinkan. Yang pertama sekali persoalannya, ada 3 persoalan besar yang dihadapi oleh mereka. Bilangannya kalau ikut tadi disebut, dia saja ada 300-400 orang dalam grup dia saja. Ya. Yang pertama sekali, hal mengenai murtad ini ialah satu kesalahan, satu dosa yang paling besar dalam Islam. Kalau kita buatkan dia punya gradation of sins, murtad ini duduknya paling atas sekali, yang paling besar sekali dosa ini. Okey. Nombor 2, biasanya mereka yang memilih untuk dimurtadkan melalui proses Christianization ini, mereka tidak diterima oleh ahli keluarga. Kalau isteri yang dimurtadkan, suami tidak menerima. Kalau anak yang dimurtadkan, mak bapak tidak diterima. Kalau misalnya satu keluarga asas, nuclear family dimurtadkan, keluarga besar, extended family tidak menerima. Yang ketiga ialah masyarakat tidak menerima. Masyarakat Islam tidak boleh menerima, jiran tak boleh menerima, masyarakat luas tak boleh terima. Kalau mereka datang dalam majlis-majlis misalnya yang diadakan, majlis perkahwinan, mereka diasingkan, mereka diketepikan. Dalam majlis-majlis kekeluargaan yang besar, mereka diketepikan. Orang tidak berkomunikasi dengan mereka, orang tidak bersosial dengan mereka, orang tidak berinteraksi dengan mereka. Ini adalah kita dapati some kind of punishment, ya. Minta maaf saya gunakan perkataan ini. Saya tidak berhasrat gunakan perkataan punishment itu, ya, yang dikenakan kepada mereka. Kerana murtad yang pertama tadi dosa besar dari segi Islam. Nombor 2, sukar bagi family yang rapat, family yang jauh untuk menerima ahli keluarga yang murtad. Nombor 3, masyarakat agak sukar menerima orang yang terlibat dalam proses murtad. Jadi untuk keluar daripada 3-3 itu, for them to come forward, ya, and making testimony macam Ramli buat, macam Zakia buat tadi, dalam 1,000 satu orang pun susah nak ke depan. Pertama sekali ialah masalah keselamatan. Tak ada siapa. Bila dia tanya kepada saya, Dr. Hassan, kalau saya berikan sedikit dalam bentuk video ni, walaupun dalam 1 minit, 2 minit, siapa yang boleh menjamin keselamatan nyawa saya tidak akan berada dalam keadaan jeopardy? Siapa yang boleh jamin? Saya tak boleh jawab soalan itu. Dan kalau saya bubuh soalan ini kepada saudara pun, saudara mesti hendakkan lebih ramai lagi yang datang, yang membuat pengakuan macam Ramli, macam Zakia. Tetapi saudara, it is not easy. It is not easy. Tetapi faktanya ialah, apa yang kami cuba kedepankan ialah, faktanya memang terdapat proses memurtadkan. That's one. Yang kedua, Duli Yang Maha Sultan Selangor dalam peristiwa DUMC, di akhir sekali, Duli Yang Maha Sultan Selangor membuat satu kenyataan yang keluar daripada mulut baginda sendiri. Yes, memang ada proses proselytization, proses untuk mengajak orang-orang Islam pada malam itu memasuki agama Kristian. Yang ketiga, tetapi kata tuanku, oleh kerana technicalities, persoalan technicalities dari segi nak dapatkan witness, nak dapatkan bukti-bukti, ada technicalnya sedikit, maka Jais, Mais dan juga teman-teman yang terlibat dinasihatkan supaya tidak membawa ke mahkamah oleh kerana persoalan teknikalitas itu. Tapi yang pastinya saya nak sebut, dari mana mulut tuanku, baginda tuanku sendiri menyebutkan memang ada proses untuk memurtadkan berlaku pada peristiwa DUMC tersebut. Jadi kita kumpulkan semua. Apapun, saya mencuba. Saya dengan teman-teman sedang mencuba sekarang untuk mendapatkan lagi ramai lagi yang akan ke depan. Tetapi for your information, I think you can understand the positions of the matter. Bukannya mudah untuk mendapatkan, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih ada insan-insan yang sanggup ke depan, masih ada orang-orang yang atas nama supaya gerakan Kristian memurtadkan ini tidak berlaku pada orang lain. Intention dua-dua orang ni ialah datang berjumpa dengan saya. My whole intention is very genuine. I would like no other people following my footstep. Saya sudah terjerumus, saya sudah terlibat. Saya sudah merasakan dari segi kerohanian saya, dari segi hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah menderita bila saya dikristiankan. Saya tak mahu penderitaan ini berlaku kepada anak-anak saya, kepada saudara-mara saya, dan kepada saudara-mara yang lain yang namanya orang Islam, yang sama-sama mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah ini kegagalan Dato' sebagai Exco memegang agama Islam dan Ketua Agama Negeri Selangor, Sultan Selangor, yang dia gagal memperkasakan akidah Islam? Adakah mutak ini menunjukkan kegagalan tersebut? Nak katakan kegagalan saya memegang jawatan Exco tu 3 tahun 11 bulan.
Perkara ini berlaku sudah berpuluh-puluh tahun. Bila peristiwa Natrah? Natrah bila Natrah? Tahun bila Natrah? 50-an. Natrah tahun 50-an. Bukankah Natrah mencerminkan kalau orang yang mengatakan mana ada proses orang-orang Kristian mengislamkan menginsingkan orang Islam? Natrah. Kita tahu Joshua. Bila Joshua? Bila Nur Aisyah Bukhari? Bila Lina Joy? Ini adalah nama-nama yang terlibat secara langsung dengan proses mengkristiankan. Dan sudah dibukukan, yang sudah dibincangkan, sudah dipolemikkan bertahun-tahun. Tapi benda ni, saya nak sebutkan, benda ni dah lama. Saya 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan sudah tertubuh USA, Unit Selamatkan Akidah. 3 tahun 11 bulan, saya dah dapat beberapa orang yang kita dapat registerkan Unit Selamatkan Akidah dan bantu mereka, balikkan mereka kepada asal. Is a big move, I tell you. Even if I get, for the whole 4 years, saya dapat 1 orang saja balik kepada Islam. Masya Allah, I think, in the eyes of God, it is really a big deed. Big deed, Tetapi saya tidaklah merasakan apa yang berlaku sedemikian. Tapi saya nak sebutkan, saya sangat, I'm very disgusted. Very disgusted. Hari ini keluar dalam surat khabar Sinar. Pesuruhjaya PAS Selangor, Dr. Rani Osman menyebut video murtad tak penting. Video murtad tidak penting. Saya nak baca sikit. Apa dia kata? PAS Selangor sudah mendapat arahan daripada PAS Pusat. Dua-dua sekali. PAS Selangor kata tak penting, PAS Pusat pun kata tak penting. Tidak perlu layan apa yang dia hendak cakap. Banyak lagi benda yang besar yang hendak diberikan tumpuan. Apa benda besar? Seperti pengundi hantu. Saudara cuba bayangkan dia. Dari segi akidah, pengundi hantu dibandingkan dengan orang yang masuk Kristian. Saudara cuba bayangkan. Inilah dia contohnya, inilah contoh. Inilah yang saya katakan parasit dalam PAS. Inilah parasit yang sudah derail. PAS has already been derailed by this parasit. This is the head of parasit di negeri Selangor ini. Imagine seorang Islam mengatakan video murtad tak penting. Membawa orang balik kepada Islam tidak penting. Memikirkan tentang masalah kebajikan orang-orang yang dimurtadkan tidak penting. Bertambahnya orang-orang yang murtad, yang dikatakan tadi, dia seorang saja, bersama dengan dia ada 300-400 orang, tak penting. Saya tak tahulah. Saya harap Dr. Rani come back to his own senses. Baliklah kepada sense dia. Baliklah kepada common sense dia. Baliklah kepada akal dia. Akal yang murni. Akal yang mencabahkan akidah Islamiyah. Akal yang menjadi pokok kepada PAS. Apa dia? PAS parti akidah. PAS parti syariah. PAS parti akhlak. PAS bertunjang kepada Al-Quran. PAS bertunjang kepada sunnah. PAS bertunjang kepada ijma'. PAS bertunjang kepada qiyas. Tapi inilah dia. Video murtad tak penting. Perbahasan mengenai murtad tak penting. Perbincangan mengenai murtad tak penting. Jangan sebarkan murtad kepada teman-teman ini, tak penting. Jangan cerita tentang murtad, tak penting. Inilah dia gambarannya. Saya harap teman-teman tolong ambil ni. Tolong ambil ni. Please. Ambil. Saya bukan nak promosi Sinar hari ini, tidak. Tapi saya promosi satu konten dalam Sinar hari ini. Yang saya rasa tuan-tuan dan puan, inilah mencerminkan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS. Nak bagi tahu ahli-ahli PAS. This is the kind of leader that you have. This is the kind of leader that you have. You should remove this type of leader dalam pimpinan PAS untuk menentukan PAS berada di landasan asalnya. What is, you mentioned on your allegations that they were luring them with materialism and they were living a hedonistic and liberal life. Okay. Do you have any proof on your allegations? Well, ini memang sudah dikatakan begitu. Ini sebenarnya dunia sudah begitu. Kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan yang dibuat, ini barat. Ini sebenarnya westernization, ini sebenarnya modernization yang membawa satu pahaman namanya hedonisme. Pahaman hedonisme inilah pahaman yang mementingkan hiburan tak ada batas. Bila orang berhibur, pagi berhibur, petang berhibur, malam berhibur, maka semakin gugurlah iman, maka semakin hitamlah iman, maka semakin layulah iman. Kelayuan iman inilah yang menjadi asas mudahnya proses-proses memurtadkan mereka berlaku. Dan ini tidak dapat dinafikan. Kalau kita lihat kepada teman-teman, dia tadi mengakui what he was.
Tapi dalam mungkin yang video 46 minit, what he was, dia seorang yang suka kepada hiburan, dia seorang yang agak lasak, dia seorang yang tak kisah kepada amalan agama, dia sebut begitu. Dan ini yang ada kaitannya. Kita cuba mencari satu linking, the linking pin di antara apa yang berlaku dalam masyarakat dan apa yang berlaku kepada perkembangan, terutamanya dalam gerakan Christianization ini. Tetapi untuk mengatakan there is strictly correlation di antara hiburan dengan Christianization, tak berani kita nak kata. Tetapi dalam keseluruhannya, kehidupan masyarakat yang berpoya-poya itu memudahkan lagi jarum-jarum Christianization ini masuk ke dalam pemikiran, dalam hati, dalam benak orang-orang Islam, orang Melayu terutamanya. Dalam kes ni, kita lihat banyak pihak. Kalau contoh di Selangor, dia salahkan apa ni, lembaga zakat. Macam sahabat kita tadi pun dia kata mungkin Datuk gagal sebagai exco, Sultan juga gagal untuk ni. Jadi bagi saya sebenarnya kes ni lebih kepada kes orang beri rasuah, ada yang beri dan ada yang terima. Kenapa tidak kita ketikaikan gerakan Kristian ni yang pergi pada ni untuk offer tawaran tu? So apa? Dan yang pertama kita pergi kepada asas-asas perlembagaan. Soal offer, soal beri, soal terima ni tak timbul. Offer, beri dan terima ni, dia offer dan ada acceptance itu saya merasakan bukan benda yang patut dibincangkan. Benda yang patut dibincangkan dalam perlembagaan kita, artikel 11 ke dalam kurungan 4. Tidak boleh dalam apa-apa keadaan pun orang-orang yang bukan Islam pergi kepada orang Melayu, orang Islam orang Melayu untuk digugurkan keislamannya. Tak boleh. Dan setiap negeri termasuk di Selangor, I'm talking about Selangor. Selangor ada satu enactment namanya enactment bukan Islam. Panjanglah nama enactmentnya, tapi mudahnya enactment bukan Islam. Dalam enactment bukan Islam itu sama dengan peruntukan yang terdapat dalam 11 dalam kurungan 4 dalam perlembagaan, tidak mengizinkan mana-mana individu, mana-mana pertubuhan, mana-mana kumpulan individu untuk memurtadkan orang-orang Islam. Itu jelas. Tetapi, saya nak mengatakan tetapi, inilah yang masalah besarnya. Bila kita nak laksanakan, DAP tak bagi. Bila kita nak laksanakan, PKR tidak bagi. Bila kita nak laksanakan, orang PAS sendiri, pimpinan PAS sendiri pun, termasuk Dr. Rani Osman ini, tidak memberikan ruang untuk kita melaksanakannya. Jadi apa yang dah berlaku? Inilah yang sudah berlaku. Pada saya, cerita ni adalah cerita besar sebenarnya. I'm sorry to say this. No, this is not a simple matter. This is not a small matter. For you to come forward and gather in my house today, I think this is a gathering of big events. Really a big event. Kalau kita kumpulkan 1 juta manusia di Stadium Bukit Jalil pun, meraihkan satu pertandingan bola sepak dunia dekat situ, event ini lebih besar dari segi akidahnya jika dibandingkan pertandingan bola sepak peringkat dunia di Stadium Bukit Jalil. Sebab itu saya merasakan perkara ini sangat penting, dan saya lah setuju dan tidak setuju dengan pendapat saudara kan yang mengatakan bahawa maknanya kita mengatakan masih ada lagi ruang dan peluang yang perlu digarap, tetapi kita tidak menggarap sepenuhnya. Tapi saya harap saudara kena faham betapa sukarnya. Betapa sukar dia saya sekarang. Sukar, not easy. Nak memperkatakan orang itu bantai saya, orang ini bantai saya. Reverend itu bantai saya, orang ini bantai saya, orang Kristen bantai saya, orang church bantai saya, orang DAP bantai saya, PKR bantai saya, PAS bantai saya. Tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia boleh bantai saya, tapi saya tidak. God is happy. I am working towards getting the pleasure of God, not the pleasure of man. I am trying to get the pleasure of God. Ini yang paling penting dalam kehidupan saya. Ya, Datuk, tadi Datuk belum jawab soalan saya. Adakah ini kegagalan Sultan Selangor? Dalam pandangan anda, ini saya tidak mengatakan sebabnya berturutan. You nak katakan macam mana dia gagal? Dia sebagai seorang sultan, dia menjaga perlembagaan. Saya bukan nak mempertahankan itu diri sultan kan Tetapi siapa yang nak menjalankannya? Sultan boleh cakap, tapi dalam kata rakyat negeri Selangor, saya rasa MB pun mempersoalkan. Hal ini. Macam mana? Sultan tidak ada kuasa execution. Sultan doesn't have power to execute. Sultan has got power to advise, only advising. Siapa yang nak execute? Menteri Besar. Siapa yang nak execute? Exco Agama. Siapa nak execute? Majlis Agama Islam Selangor. Siapa nak execute? Lembaga Zakat Selangor. Siapa nak execute? Setiap orang Islam, orang Melayu yang hadir, termasuk pemberita-pemberita dan orang media yang ada dekat sini. Question is, are we playing that role? Just ask ourselves. Hassan, do you play that role at all? I got to ask my wife. Darling, do you play that role?
Saya terlalu yakin kalau you tanya ni soalan ni, the very question, daripada 10 tak ada satu orang yang menjalankan peranan ini. Takut nak menjalankan peranan ini. Takut keselamatan nak menjalankan peranan ini. Takut nak bercakap menyentuh perlembagaan tentang peranan ini. Takut dengan DAP, takut dengan PKR, takut dengan PAS. Ya. Ya. Adakah video ini akan diberikan sebagai bukti kepada kesihatan jadi dalam Itu kita runding dengan JAIS. Kita runding. Kita tak boleh bagi outright saja begitu ya. Sebab nak membuatnya bukannya mudah. Berbulan-bulan saudara pun menantikan, saya janji 2 minggu yang lepas, tapi tidak dapat dibuat oleh kerana soal-soal technicality dan sebagainya. Tidak semudah itu untuk diserahkan, tapi tidak sesukar itu pula untuk diriliskan video ini untuk tujuan badan-badan seperti MAIS, JAIS dan kemungkinan untuk tujuan istana barangkali untuk memerlukan video itu. Tapi Datuk, bukankah Sultan Selangor adalah hak mutlak eksklusif di dalam pentadbiran dalam agama dan adat resam orang? Betul saudara, saya setuju. Dia memang ada hak mutlak. Ya. Tetapi saya kata hak mutlak dia as an advising capacity. Okey. Itu dia. Sultan sebagai payung. Sultan tak boleh pergi macam saya, pergi hotel-hotel tengok orang duduk dalam hotel 3-4 orang satu bilik, laki-laki perempuan. Sultan tak boleh buat itu. Yang boleh buat saya sebagai exco dulu. Kan? Yang boleh buat orang JAIS, yang boleh buat orang MAIS. What Sultan can do? Kalau misalnya Menteri Besar tak nak buat. What Sultan can do kalau exco tak mau buat? What Islam can do? Misalnya kalau komponen-komponen parti dalam Pakatan Rakyat, IE, DAP, PKR, PAS tak mau buat. Jadi siapa yang kena datang ke depan? Orang macam kita, macam Hasan Ali, macam teman-teman yang lain. Macam mana Sultan nak berdepan dengan orang macam ini? He is number 1 PAS man di Selangor. Nak tangkap dia? Tapi Sultan adalah ketua agama. Betul, dia ketua agama. What can you do? Then what is the purpose for him to be? Yes, ketua but he agama? can issue. He can issue decree. He can issue decree. Tetapi ialah sebagai sultan, dia memikirkan benda yang besar kan. Bukan hanya setakat ini saja. There's a lot of other things. Besarlah akidah lah. Betul. But I tell you, he has his own limitation as you have got your own limitation. I got my limitation. You got to respect that one, you know. He is not a supremo. He is not a superman. He is bound by a lot of other regulations. Even Sultan is bound by rules and regulations. That we got to understand. I'm not defending the Sultan, but I think we got to be fair to the Sultan. But saying Sultan tak menjalankan tugasnya, Sultan gagal menjalankan tugas, and you put it, I think that's too much. I'm sorry, that's too much to put it to the ruler like that, you know. Pasal tadi you ada kata bahawa orang yang murtad ni takut nak datang pasal they worry or they fear for their life. Yeah. So does that exist such a threat to their lives? Will these Christian groups harm them if they actually Saya tak tahu secara detail, tetapi you faham kan ya? Kalau misalnya threat kepada life ni, saya rasa kenapa dia nampaknya bersorok-sorok, kenapa we got to silhouettekan gambar tu tadi atas permintaan dia. I got to respect, that is the request. You can take video on me, but please face saya tu diblurkan supaya tak nampak. Suara saya pun kalau boleh dilunakkan sedikit macam mana pun. That must be reasons. I don't probe that reasons, you know. Number 2, dia diketepikan oleh keluarga. Kan imagine je, a man macam itu, umur 47 tahun. Lady tadi umur 42 tahun. Dia bayangkan dia balik ke kampung, balik ke rumah mak bapak tak mau terima, balik ke rumah adik-beradik tak mau terima. And then we aggravate the situation by releasing the video to the people, knowing him, dan in person, dia dan sebagainya. SCT dia dapat berlindung sedikit, mengambil satu kesempatan berlindung oleh kerana identitinya tidak dikeluarkan. Tapi kalau identitinya dikeluarkan, I think he is in a big threat there, you know. That is a threat. That is a threat. What kind of threat I don't know. But we are all respecting their request. Requestnya ialah supaya namanya tidak disebutkan, supaya mukanya tidak dinampakkan, supaya suaranya pun kalau tidak menggambarkan suara dia yang sebenarnya, supaya identitinya tak ada siapa pun yang tahu. Itu adalah syarat untuk dia bersetuju untuk kita membuat filem, untuk membuat video untuk dia. Dan saya respect itu. Dan tuan-tuan tadi pun bila melihatnya, saya rasa tuan-tuan akan respect request yang saya minta supaya no video, no audio on the footage yang kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan tadi. Okeylah. Boleh bagi nama ke? Tak, kita dah dapat tadi nama betul dia kita tak boleh bagi. Nama dia Ramli bin Abdullah
Satu lagi tadi Zakiyah. Zakiyah binti Musa. Ramli Abdullah age 47, Zakiyah Musa age 42. Dia grup yang sama juga. Yang 300. Ya, ialah yang saya rasa yang sama. Saya rasa I can confirm that one. Sama ada grup daripada Zakiyah tu sama grup dengan apa ni? Dengan The Man ya, apa ni Ramli Abdullah. Datuk, keseluruhan 300-400 tu semua Muslimah. Muslim, Oh, Dari confirm. Melayu. 100,000 tu, how many percent Saya tak pernah Muslims sebut 100,000. Itu yang video yang disebutkan begitu, you know. Itu satu quotation daripada mufti kerajaan negeri Perak. Mufti kerajaan negeri Perak even bigger than that. I think he quoted something 230,000. Kan, Tapi tak ada siapa pun. For your information, kalau orang bagi figure kepada saya, aku dispute the figure, you know. How could they arrive at the figure? Berapa orang yang register? Dia masuk Kristian, dia pergi pejabat mengatakan, yes, I come to you now to register that now I telah tinggalkan Islam, I got into Christianity, daftarkan nama saya. Berapa orang yang buat begitu? Kasih Khalid sebagai esko dengan kata pada Datuk, siapa yang Datuk boleh harap apa ni Kasih Khalid sebagai esko agama untuk Okey. Pertama sekali, dia sebagai exco dan juga menteri besar. I think his sticks is larger than used to be held by me. Nah, okey. Jadi gabungan dia menteri besar, dia jaga kewangan dan sebagainya, mungkin boleh satu allocation diberikan khusus. Kalau tidak unit selamatkan akidah yang saya dah bentuk ini, mungkin kepada unit-unit yang lain yang ada berkaitan dengan program untuk mencegah berlakunya proses kemurtadan dan kristianisasi. That's number one. Number two, sebagai menteri besar, saya rasa dia kena more purposeful. More purposeful, more objective oriented, more focus, dengan tidak memberi jawapan yang general dalam assembly, dalam state assembly. Jawapannya general. Dia kata ini masalah yang memang sukar. Kita serahkan kepada ketua-ketua keluarga, kita serahkan kepada ketua-ketua masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini. Saya rasa jawapan yang macam itu tidak menyelesaikan, jawapan itu tidak membantu mana-mana pertukuhan. Tidak membantu mana-mana orang yang nak bergiat terus dalam usaha untuk kita mencegah kemurtadan ini. Nombor tiga, sebagai menteri besar, saya merasakan ya, dia kena betul-betul dengar. Kena betul-betul dengar. Kalau boleh, saya tak tahulah boleh di-arrange atau tidak ya, menteri besar bersama dengan badan-badan yang memang khusus bekerja untuk ini. Antara badannya macam ISMA ya, Ikatan Muslim Malaysia ni, badan yang saya rasa yang banyak menulis tentang hal-hal Christianization ini. Saya malam tadi dalam ceramah saya di Parit Punta pun saya ada quote beberapa tulisan daripada profesor dan doktor-doktor yang memberikan penjelasan mewakili ISMA dalam hal mengenai ini. Yang ketiga, yang keempat, saya rasa menteri besar sebagai menteri besar ya, mempunyai kuasa kepada network dia. Dia ada network dia. Network peringkat negeri ada, network peringkat daerah ada, network peringkat mukim ada, dan network peringkat masjid dan surau pun dia ada untuk digunakan untuk mencegah kemungkaran yang dinamakan proses memurtadkan orang-orang Islam ini. Jadi saya rasa itulah 3-4 perkara yang saya rasa boleh dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri Besar untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah ini. Saya rasa